Nombor 9, 4 perkara yang berharga mulai hilang. Tambah sikit belakang tu, mulai hilang. Rupanya di antara suasana akhir zaman, ayah-ayah boleh perhati, ada 4 tanda yang baik, yang berharga, yang agung dalam Islam ni. Kita tengok mula jadi merepek. Tengok mana? Kita baca hadis ya. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmuhu masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun min al-huda wa 'ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama' min 'indihim takhrujul fitan wa fihim ta'udu. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman, akan mai dekat akhir zaman ni, akan berlaku suasana ni, akhir zaman akan jadi benda ni, apa dia? Tidak tinggal daripada Islam melainkan nama. Siapa ada pen garis perkataan, tidak tinggal dari Islam melainkan nama, tulis satu. Rupanya benda nombor 1, benda paling mahal, mula berubah, mula hilang, mula jadi caca merba, mula jadi serabut, mula jadi merepek. Nombor 1, ajaran Islam. Rupanya ajaran Islam mula ditinggalkan oleh orang Islam. Orang Islam mula tinggalkan ajaran Islam. Ini tanda akhir zaman. Kalau jadi, tu tanda nak kiamat. Jadi ke Ustaz? Jadi hari ni orang Islam tinggal ajaran Islam cukup banyak. Cukup banyak, tak payah bincang panjang. Apa saja bidang hidup hari ni, semua orang buang hak Islamnya. Orang ambil yang bukan Islamnya. Tak payah ulah panjang-panjang. Tidak tinggal daripada Quran melainkan tulisan. Garis tulis nombor 2. Tidak tinggal daripada Quran melainkan tulisan tu apa makna dia Ustaz? Maksud dia akhir zaman Quran ni tinggal tulisan, apa makna dia? Nah, siapa nak catik boleh catik nah. Nombor 1, catik belah kat ruang-ruang kosong yang ada tu. Nombor 1 tulis itu Al-Quran tidak dibaca. Itu maksud nombor 1. Bila Quran akhir zaman mula tak dibaca, jadi otomatik tinggal tulisan lah. Duduk kat rak je lah, duduk dalam mushaf je lah, pasal orang tak baca. Itu 1. Yang kedua, tulis itu baca tetapi tidak diamalkan. Akhir zaman orang baca, ada yang baca Quran tapi baca saja, tak ikut apa yang ada dalam Quran. Jadi dia seumpama baca tulisan je lah, seronok baca je lah. Itu juga maksud Quran tinggal tulisan. Yang ketiga, tulis itu baca dipelajari tetapi diselewengkan. Dah kali yang betul ada pada tulisan saja. Ada ke Ustaz? Ada belambak Allah ni. Kan? Dia baca ayat Quran macam ni. Kan Allah Taala sebut aqimis salah, dirikan semayang, lidulu kisyamsi, ketika matahari gelincir, ila ghasaqil lail, sampai terbenam matahari ataupun waktu malam, wal Qur'anil fajri, dan juga waktu fajar. Ada yang ambil ayat Quran tu, matahari gelincir, terbenam matahari dengan fajar. Dia kata semayang naknya 3 waktu ya. Pasal dia kata gelincir matahari, Tuhan sebut dalam Quran gelincir matahari ni zuhur. Tenggelam matahari, dia kata isyak. Wal Qur'anil fajri, subuh, fajar, subuh. Dia kata 3 waktu ya. Dia baca ayat Quran tapi dia pusing. Ada hak lagi kemah. Hak ni kalau siapa pandai bahasa Arab dia boleh bahas sikitlah. Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah. Qumtum tu kalau kita terjemah daripada perkataan qama. Qama ni bangun. Tu kita sebut qiyam. Qiyam tu bangun. Qama bangun. Qumtum kamu telah bangun. Qumtum tu terjemahan dia kamu ramai-ramai telah bangun. Kalau terjemah ayat tu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu semua telah bangun untuk semayang, telah bangun semayang, telah mendirikan semayang, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai ke buku lali. Kalau terjemah ayat tu seketul-seketul macam tu, maksud dia seolah-olah nak bagi tahu semayang dulu baru ambil ayat semayang. Semayang dulu baru wudu. Ada orang terjemah ayat Quran macam tu. Padahal tak betul. Terjemahan tu betul-betul salah. Memang salah sungguh. Tapi dia baca, dia seleweng terjemahan. Macam mana? Kedaman ada. Lah kali Quran tinggal tulisan. 2.
Yang ketiga Nabi sebut masjid hebat tapi sunyi dari petunjuk, garis tulis nombor 3. Ya, masjid hebat tapi sunyi pada petunjuk, itu gambaran masjid ni orang bicara tentang pembangunannya. Orang kira buat bangunan bagi besar-besar tapi pengisian tak ada. Itu maksud masjid hebat tapi sunyi dari petunjuk. Ya. Baik. Nombor 4 garis ulama-ulama. Tu saya tulis tu segelintir, bukan semua lah. Ada sebahagian ulama, ada sebahagian para agamawan menjadi manusia paling jahat di bumi ni. Daripada mereka keluar ujian, mereka menyelewengkan agama daripada yang sebenarnya, mereka menyebarkan yang palsu daripada yang betul, mereka duk buat benda merepek disebabkan tujuan dia duit ke apakah, mereka menipu, mereka merapu, dan kepada mereka ujian itu kembali. Akhir zaman akan muncul, akan ada orang-orang yang disebut sebagai orang alim ataupun agamawan lah. Mereka ni merapu, pusing, perkena, kelentong, dan fitnah tu mereka bawa keluar pada masyarakat. Akhirnya masyarakat rosak disebabkan fitnah mereka. Akhir zaman akan muncul orang-orang jahat macam ni. Ada tak tak? Belambak tak payah bincang masa lah. Belambak lah. Tarik lah nombor 9 tu. Keluar tak? Keluar lah pun. Islam tinggal lama lah, tak payah bincang panjang. Semalam ada saja duk tengok Facebook tu. Rupanya budak-budak lah berani sungguh tu. Semalam saya tengok ada satu video dalam Facebook lah. Dia terang-terang dia buat macam apa? Live talk apa jenis cakap direct ni. Dia duk cerita kata dia kena tangkap polis. Lepas tu masa polis tu duk selongkak tengok jumpa kondom. Polis tu tanya kondom ni buat apa? Dia kata simpan, abang main-main dengan boyfriend. Dia cakap direct tu, aku tahu dia wah. Lepas tu sambil duk cakap ni orang Melayu Islam kita ni. Sambil duk cakap, ya Allah sebut kan. Oh, aku kena tanya semalam banyak, ya Allah. Lepas tu dia mencarut. Dia sebut ya Allah, macam dia mencarut. Kata, awak lah manusia mudah kata, sampai tahap macam ni jenuh dah. Kedaman. Nama Islam nama Islam tapi tahu payah. Ri'ah musmilan. Baik. Tanda yang ke-10 semua keluar belakang ni Tanda yang ke-10 muncul Dajjal, penipu. Siapa ada kitab buat catatan itu nabi palsu. Itu nabi palsu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yub'ath ad-dajjalun yub'athu ad-dajjaluna kadzdzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga muncul Dajjal, tukang berdusta, maksudnya nabi palsu, hampir 30 orang. Rupanya tanda akhir zaman kita akan mula tengok akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Ayah buat catatan sikit bawah 30 orang tu, tulis situ yang dikenali dan memiliki pengikut. Itu antara kriteria dia lah. Rupanya yang masuk kategori nabi palsu ni, hak masuk dalam senarai hak kita sebut ni, hak 30 ni lah. Rupanya yang kenal, dikenali dan ada pengikut. Hak mengaku nabi palsu tak ada pengikut pun lagi ramai. Ni hak cerita ni hak mengaku nabi palsu, kenal, lepas tu pengikut dia ramai. Jumlah mereka berapa Ustaz? 30 orang. Semua mereka mendakwa mereka adalah utusan Allah. Tanda akhir zaman akan muncul nabi palsu. Jumlah dia berapa? Nabi sebut dalam satu hadis 30. Ada hadis lain Nabi sebut 27. Maknanya nak abang kata akhir zaman ni akan muncul orang yang mengaku nabi palsu. Jadi hati-hati. Yang main mengaji hati-hati. Nabi palsu ramai. Dan kemuncak nabi palsu, dia keluar nanti dia mengaku dia nabi. Dia mengaku dia utusan Tuhan. Kemuncak dia nanti Dajjal. Dajjal itu kira kemuncak Dia keluar dia akan mengaku dia utusan Tuhan. Dan orang yang mengaku jadi utusan Tuhan ni, dia akan bawa satu benda yang dipanggil khariqul adat, benda-benda kita panggil macam magic lah, ataupun kalau nabi-nabi dipanggil mukjizat. Dia akan bawa benda merepek tu. Dan benda merepek tu jadi, dia buat jadi. Sebab tu orang banyak ikut. Dia tengok orang sakit, dia pergi tempuh tu, lega. Dia tengok orang ni apa sakit, apa kusta ke apa, dia pergi semua, lega. Masa tu ingatlah, semua orang akan percaya.
Sedangkan kita, akidah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah Nabi terakhir. Tak ada dah Nabi selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boh siap-siap dalam kepala tu. Sebab akhir zaman akan mari lagi golongan manusia hak mengaku jadi Nabi. Boleh dapat zakat tu? Selesai. Cuma siapa nak buat catatan, buat sikit lah kalau nak cetik tu. Bila mula keluar Nabi palsu ni? Ayah yang mana ada kitab buat catatan kat buku tu, tulis siap-siap lah. Mula keluar, tanda nombor 10 ni, mula keluar atas muka bumi, tulis kat buku tu. Mula keluar tahun 10 Hijrah. Maknanya Nabi palsu ni start keluar atas muka bumi ni, dia mula jenguk yang keluar tahun 10 Hijrah. 10 Hijrah mula keluar. Kita sekarang 1442. Agak-agak berapa Nabi palsu. Dan yang syoknya masa tahun 10 Hijrah tu, hak mengaku Nabi palsu ada 4. Ada 4 orang. Tahun 10 Hijrah tu baginda masih hidup. Ada ketika baginda baru wafat, dekat 4 orang mengaku Nabi palsu. 3 laki-laki, 1 perempuan. Maknanya tanda tu dah keluar dah. Tahun 10 Hijrah keluar dah. Kita lah 1400. Lagi banyak orang mengaku Nabi palsu. Melambak lah. Malaysia pun ada lah. Malaysia dah tak payah sebut lah. Ada satu hak duk sebut dia utusan Tuhan, tapi mati lah, mati tak payah bincang lah. No? Ada hak masih hidup, ada seorang ni. Dia Rasul Melayu. Ada hak. Dia mengaku dia Rasul kepada umat Melayu. Bila orang tanya ada dalil ambil mana? Dia kata dalil dalam surah Yasin ayat nombor 3. Apa ayat Yasin ayat nombor 3 tu ayat apa Ustaz? Kan Allah Ta'ala sebut Yasin wal Quranil Hakim, dan Al-Quran yang bijaksana. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu daripada utusan Tuhan. Kan terjemahan dia macam tu. Innaka, sesungguhnya kamu daripada utusan Tuhan. Dia kata bila saya baca ayat tu, makna Tuhan lantik saya lah jadi utusan. Sesungguhnya kamu daripada utusan Tuhan. Padahal ayat tu sesungguhnya kamu wahai Muhammad daripada utusan Tuhan. Kamu wahai Muhammad, kamu tu merujuk pada Nabi SAW, bukan pada dia. Tapi dia pusing, nampak tu kata pusing ayat Quran, dah kali mengaku jadi Nabi. Tu pun pengikut dia ramai kak 200 orang kak. Dalam keadaan merepek tu pun pengikut ada 200 orang lebih. Dah. Rakyat nombor 10 tu. Baik.